Individual assignment ini, saya akan membincangkan satu topik ataupun satu isu. Isu ini adalah isu global, iaitu LGBT. Okey. First of all, kenapa saya pilih topik ini, saya pilih isu ini? Salah satunya adalah sebab sebelum saya finalize isu-isu yang saya nak buat, saya pilih 3 isu ni. Yang pertama adalah COVID-19, yang kedua adalah LGBT, yang ketiga adalah domestic violence ataupun keganasan rumah tangga. Kenapa saya pilih LGBT ni? Sebabnya antara 3 isu ni saya kurang pengetahuan, saya tak tahu lebih dalam. Maksudnya istilahnya saya just tahu gay, lesbian, itu je. Saya tak tahu lebih mendalam lah pasal LGBT. Sebelum kita mengetahui maksud-maksud LGBT, kita kena tahu dahulu istilah-istilah yang berkaitan dengan LGBT. Apakah perbezaan antara orientasi seksual dan perlakuan seksual? Orientasi seksual atau ketertarikan seksual adalah keinginan seseorang yang lain, bukan sahaja secara jasmani dan biologi, tetapi secara rohani dan emosi. Perlakuan seksual adalah perilaku yang menggambarkan ekspresi yang berunsur erotis atau mengalami hasrat terhadap dorongan untuk melakukan seks. Dengan maksud orientasi seks dan perlakuan seksual tersebut, kita akan dapat bezakan istilah-istilah yang berikut. Same-sex attraction, SSA. SSA adalah seseorang yang mempunyai ketertarikan seksual dengan jantina sesama jenis. Gay, seseorang lelaki yang mempunyai SSA dan menjadikannya sebagai identiti diri dalam kehidupan sosial. Lesbian pula, seseorang perempuan yang mempunyai SSA dan menjadikannya sebagai identiti diri dalam kehidupan sosial. Homoseksual merujuk kepada SSA serta perlakuan seksual sesama jenis. Men who have sex with men, MSM. Istilah yang sama dengan homoseksual, lelaki yang melakukan aktiviti seks dengan aktiviti lain tanpa mengambil kira identiti seks dalam masyarakat atau orientasi seksual yang dimilikinya. Women who have sex with women, WSW. Istilah yang sama dengan homoseksual, perempuan yang melakukan aktiviti seks dengan aktiviti lain tanpa mengambil kira identiti seks dalam masyarakat atau orientasi seksual yang dimilikinya. Bisexual, seseorang yang mengalami ketarikan seksual kepada sesama jenis dan lain jenis secara bersama. Transseksual pula, seseorang yang mengubah identiti orientasi seks berlainan dengan dimiliki semenjak lahir. Transgender adalah seseorang yang berkeinginan tampil berlawanan dengan jenis kelamin yang dimilikinya tetapi tidak mengubah alat kelamin. Intersex, secara biologinya tidak dapat ditentukan jantinanya kerana memiliki ciri kedua-duanya sama ada kromosom seks atau yang lain-lain. Sex worker, seseorang yang bekerja dalam industri seks. Asexual tidak memiliki ketertarikan kepada seks. LGBTI, lesbian, gay, bisexual, transgender dan intersex. LGBTI digunakan bagi menunjukkan seseorang yang mempunyai orientasi seksual dan identiti non-heteroseksual. Straight or heterosexual. Heteroseksual merujuk kepada perasaan seksual yang tertarik kepada jantina yang berbeza. Homofobia merujuk kepada pelbagai sikap negatif dan perasaan ke arah lesbian, gay dan dalam beberapa kes bisexual, transseksual dan tingkah laku. Apakah maksud LGBT? LGBT adalah singkatan dari lesbian, gay, bisexual dan transgender.
Istilah tersebut digunakan pada tahun 1990 untuk menggantikan frasa komuniti gay atau komuniti yang memiliki orientasi seks terhadap sesama jenis, khususnya laki-laki. Istilah LGBT sudah mewakili kelompok-kelompok yang telah disebutkan seperti di atas. LGBT memiliki lambang berupa bendera berwarna pelangi. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan LGBT? Yang pertama adalah kurang penghayatan agama. Walaupun pendidikan agama ni telah diberikan sejak kecil, namun pengamalan kehidupan beragama yang kurang oleh sesetengah individu boleh menyebabkan mereka cenderung ke arah gejala LGBT. Golongan yang terlibat dengan gejala LGBT ini tidak akan dapat membezakan antara perkara yang baik maupun buruk atau perkara yang haram maupun halal. Hal ini menyebabkan mereka mudah terpengaruh dengan ajakan rakan-rakan dan faktor sekeliling yang mendedahkan golongan ini kepada gejala LGBT. Yang seterusnya adalah pengaruh media massa ataupun media sosial. Media massa seperti internet merupakan medium yang memudahkan golongan LGBT mendapatkan maklumat tentang gejala tidak sihat mereka. Kewujudan laman sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram dan lain-lain lagi memudahkan lagi golongan ini untuk berkomunikasi dalam kelompok mereka. Penularan gejala ini juga dapat diketahui oleh masyarakat umum melalui laman-laman web yang kebanyakan diwujudkan oleh negara barat yang meluluskanlah undang-undang perkahwinan sejenis dan perlakuan songsang. Faktor pergaulan, lingkungan ataupun lingkungan serta kebiasaan seseorang dalam bergaul telah menjadi faktor-faktor penyebab yang paling dominan terhadap keputusan seseorang untuk menjadi sebahagian daripada komuniti LGBT. Bila masuknya budaya-budaya yang berasal daripada luar negeri ini juga dianggap menjadi penyebab seseorang untuk menjadi sebahagian daripada LGBT. Budaya ini yang mengenalkan mereka apakah itu LGBT. Pendidikan yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya memiliki peranan yang sangat penting. Lagi-lagi untuk anak apabila mereka lebih cenderung ke arah LGBT daripada hidup yang normal, selayak-layaknya seperti anak-anak orang yang lain. Ketika seorang anak itu mendapat perlakuan yang kasar ataupun treatment yang kasar lah daripada keluarga dia, akhirnya dia akan menjadikan anak-anak itu sebagai dia cenderung untuk memilih LGBT sebagai pilihan hidup. Contohnya ketika seorang anak perempuan mendapat perlakuan yang kasar ataupun kekerasan seperti rogol ataupun yang lain-lain lagi terhadap, dia dapat treatment itu daripada bapanya ataupun abangnya, benda itu akan menjadi salah satu sebab trauma dalam hidup seseorang itu. Sekarang saya nak ceritakan LGBT terhadap pandangan Islam. Yang pertama adalah LGBT merupakan dosa besar kerana ia bertentangan dengan lumrah kehidupan. Kaum LGBT juga tidak akan menghasilkan keturunan kerana dia bercanggah dengan fungsi reproduktif yang semula jadi. Ia juga bertentangan dengan ajaran Allah dan akan menyebabkan penyakit. Contohnya HIV ataupun AIDS. Kita juga akan dapat mengambil iktibar daripada kisah Nabi Lut pada zaman dahulu. Hampir keseluruhan kaum ini mengamalkan gaya hidup songsang, iaitu melakukan hubungan kelamin sesama jenis, iaitu lelaki dengan lelaki. Perbuatan ini merupakan sesuatu penyelewengan fitrah yang amat buruk. Nabi Lut telah menyuruh kepada mereka untuk menghentikan perbuatan tersebut di samping menyampaikan seruan-seruan Allah, tetapi mereka mengabaikannya. Akhirnya kaum Nabi Lut dimusnahkan dengan bencana yang sangat mengerikan dan dahsyat. Kejadian ini berlaku pada kira-kira tahun 1800 sebelum Masihi di ibu kota Sodom. Okey, berkenaan hak LGBT di Malaysia. Orang lesbian di Malaysia menghadapi cabaran undang-undang yang tidak dialami oleh penduduk bukan LGBT.
Liwat adalah jenayah di negara ini dan sikap sosial terhadap komuniti LGBT dibentuk oleh Islam kerana agama Islam adalah agama rasmi di negara Malaysia. Human Rights Watch menyatakan bahawa diskriminasi terhadap orang-orang LGBT ini semakin meruncing di Malaysia. Okey, sekarang saya nak tanya LGBT tu nature or nurture. Okey, nature ni dia macam adalah fitrah, dia born this way. Maksudnya daripada dia keturunan ke apa. Nature ni adalah faktor-faktor sekeliling. Okey, dari segi perspektif biologis yang mengatakan ini adalah nature, tak salah pun kalau orang menganggap homoseksual merupakan sebuah penyakit keturunan. Setiap orang dilahirkan dengan tingkah hormon yang berbeza-beza. Untuk faktor sekeliling pula, dia sangat berperanan penting dalam hal ini kerana faktor ini mempengaruhi sangat besar dalam membentuk pemikiran dan yang akhirnya mempengaruhi individu dalam mengarahkan orientasi seksualnya. Faktor lingkungan juga membuat seseorang individu mempelajari hal-hal yang terjadi di sekitarnya.